Kumpulan 5 Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan. Perlembagaan Persekutuan adalah perlembagaan terperinci kerana ia berbeza dengan perlembagaan Amerika yang terdiri daripada peruntukan-peruntukan umum yang anjal dan tidak perlu diubah selalu. Jadi, inilah sebab kenapa perlembagaan juga sering dipinda. Hal-hal seperti itu perlu kepada perubahan, dan perubahan dalam konteks perlembagaan bermakna pindaan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Walau apapun, perlembagaan yang ada hari ini adalah lebih panjang berbanding dengan perlembagaan asal pada tahun 1957. Meskipun begitu, ciri-ciri asalnya sejak tahun 1957 masih dikekalkan. Ini termasuklah pembahagian peruntukan dan juga jadual yang memperincikan kandungan-kandungan tertentu peruntukan-peruntukannya. Bagaimanapun, sesetengahnya adalah merupakan tambahan yang dibuat termasuklah pada tahun 1963. Sejarah perundangan Malaysia merupakan perkembangan sistem undang-undang di Malaysia yang bermula dari zaman kolonial dan berterusan hingga ke hari ini. Undang-undang Malaysia telah dipengaruhi oleh penjajahan British yang telah menjajah tanah Melayu dan Sabah pada abad ke-18 sehingga pertengahan abad ke-20. Antara peristiwa yang berlaku adalah yang pertama, kodifikasi undang-undang Inggeris iaitu penjajah British memperkenalkan sistem perundangan mereka di negeri yang dikuasai. Yang kedua, pengenalan Majlis Undangan Negeri yang ditubuhkan bagi membuat undang-undang di negeri Selat, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan. Yang ketiga, Perlembagaan Persekutuan 1957 yang diperkenalkan selepas kemerdekaan sebagai Undang-Undang Asas Negara Malaysia. Yang keempat, Pembentukan Malaysia apabila Tanah Melayu disatukan dengan Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Yang kelima, pengenalan Undang-Undang Syariah dalam pemerintahan bagi orang Islam. Yang keenam, pindaan perlembagaan yang diselaraskan mengikut perkembangan semasa. Yang terakhir, pembangunan undang-undang negeri yang mengawal hal-hal berkaitan wilayah pemerintahan mereka. Isu kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Antara permasalahan yang berlaku di Malaysia ialah isu kalimah Allah sekitar tahun 2013 dan 2014. Isu ini juga telah dijadikan sebagai peristiwa sejarah hitam bagi rakyat Malaysia, terutamanya terhadap orang Islam. Menurut Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu YADIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata, ia juga memberi peluang untuk memperkemaskan lagi dasar sedia ada berkaitan penggunaan kalimah itu selaras dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Masalah isu ini dibahas lebih 2 tahun dan masih ramai lagi yang keliru tentang penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam. Antara sebabnya ialah wujudnya pandangan yang diberikan oleh segelintir agamawan yang mengatakan bahawa terdapat dalil dalam Al-Quran yang membenarkan perkara tersebut sebab tak ada dalil pun yang menyokong larangan penggunaan nama Allah bagi orang bukan Islam. Mereka beranggapan isu ini tak perlu diperbesarkan sebab sebagai umat Islam perlulah berlapang dada dan membenarkan orang bukan Islam menggunakan nama Allah bagi Tuhan mereka. Ia juga dapat beri peluang untuk berdakwah dan menjelaskan kepada orang bukan Islam tentang Allah. Seterusnya, Islam adalah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Raja ialah sebagai ketua agama Islam yang membenarkan iaitu dikenali sebagai Yang di-Pertua Agong. Kedudukan agama dalam perlembagaan juga merupakan penanda jati diri rakyat Malaysia. Malah itu juga ada dalam prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dalam perlembagaan juga ada disebut dalam perkara 3 Akta 1 yang menegaskan bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Agama-agama lain juga bebas diamalkan serta tidak boleh menyebarkan agama lain dalam kalangan orang Islam. Islam juga tidak memaksa dan tidak menerima orang bukan Islam untuk masuk Islam kerana orang yang sudah Islam juga perlu patuh kepada ketetapan yang telah ditentukan. Saya akan menerangkan tentang kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 10.1A memperuntukkan setiap warga negara Malaysia adalah mempunyai kebebasan bercakap dan bersuara. Warga negara Malaysia mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan buah fikiran mereka selagi mana tidak menyentuh pada isu-isu sensitif yang telah dikenal pasti dalam Parlimen dalam perkara 10/4. Isu semasa bagi kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan ialah tindakan membakar Al-Quran dianggap melanggar kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah hak asasi, tetapi ia tidak termasuk hak untuk tidak menghormati atau menghina.
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan, setiap warga negara Malaysia bebas memberikan pendapat dan pandangan mereka asalkan tidak menyentuh isu-isu sensitif. Kebebasan bersuara juga adalah asas kepada kewujudan demokrasi dan menghormati maruah manusia. Contohnya, melalui demonstrasi dan penghimpunan rakyat, warga negara Malaysia dapat menyatakan luahan hati mereka demi penambahbaikan dari segi keharmonian dan juga kesejahteraan pentadbiran negara. Isu lain yang dapat dibincangkan jatuh di bawah aspek kesamarataan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Umum mengetahui bahawa isu hak asasi manusia merupakan isu yang sentiasa menjadi tumpuan di setiap negara. Secara amnya, setiap individu mahukan keadilan dan kesaksamaan terhadap hak diri mereka. Di bawah skop kesamarataan yang jatuh di bawah perkara 8 Akta 1 Perlembagaan Persekutuan, ada memperuntukkan mengenai hak kesamarataan, termasuklah mengenai semua orang dilayan adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Namun begitu, terdapat cabaran untuk merealisasikan impian ini. Seperti yang kita sedia maklum, isu hak sama rata terhadap gender sering diketengahkan oleh mereka yang merasakan bahawa hak wanita ditindas, dan sehingga kini isu tersebut semakin berleluasa di Malaysia. Justru itu, the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 memperuntukkan kesamarataan gender dalam semua perkara sebagai suatu hak yang perlu dilaksanakan. Malaysia telah menandatangani konvensyen antarabangsa dan seterusnya tertakluk pada apa-apa peruntukan berkaitan dengan hak kesamarataan gender kecuali dalam perkara-perkara yang diberikan reservasi. Walau bagaimanapun, diskriminasi terhadap wanita masih terus berlaku meskipun terdapat pelbagai instrumen ini. Kewarganegaraan merupakan keahlian kepada sebuah komuniti politik yang membawa hak-hak penyertaan politik, iaitu sebuah bandar pada asalnya tetapi kini lebih biasa merupakan sebuah negara yang membawa hak-hak penyertaan politik. Kewarganegaraan juga menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas dan tanggungjawab tertentu. Kerana kewarganegaraan adalah hubungan individu dengan negara, maka seorang individu yang mempunyai keahlian ini dipanggil kewarganegaraan. Isu semasa yang berkait dengan kewarganegaraan seperti isu yang melibatkan ibu warga negara yang berkahwin dengan bapa bukan warga negara, yang mana isu ini telah timbul pada tahun 2020-an. Walau bagaimanapun, isu ini selesai pada 2021 menerusi kesuruhan Kempen dan URS-in, Kerajaan Malaysia dan URS. Dalam hal ini, pihak Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah merumuskan bahawa istilah bapanya perlu ditakrifkan sebagai ibu dan bapa secara serentak, dan peruntukan asal melanggaри perkara 8/2 yang menidakkan diskriminasi jantina. Setakat Disember 2021, tindakan sedang dilakukan untuk meminda kembali perlembagaan ini. Isu semasa yang seterusnya adalah berkaitan bahasa kebangsaan. Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan cuba menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah seluruh negara. Namun, usaha ini gagal kerana telah bertentangan dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara dan bahasa kebangsaan. Maka, bahasa Melayu diutamakan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran awam, pendidikan dan komunikasi rasmi. Akan tetapi, bahasa lain juga diiktiraf di Malaysia untuk meraihkan kepelbagaian masyarakat di negara ini. Kesimpulannya, amalan mengutamakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian akan memperkenalkan identiti kebangsaan ke seluruh dunia, selain ia adalah salah satu undang-undang yang wajib dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. Kesimpulannya, sebagai menggulung setiap yang diperkatakan di atas itu, dapat kita simpulkan bahawa Perlembagaan Persekutuan Malaysia berperanan sebagai ejen dalam mengharmonikan perhubungan masyarakat majmuk di Malaysia. Sorotan sejarah permulaan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia itu sendiri terbina dengan satu kerjasama untuk kepentingan semua kaum. Interaksi awal dalam kalangan masyarakat majmuk yang mewakili setiap kaum yang dinamakan kontrak sosial menjadi titik permulaan kepada kewajaran pembentukan
Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Selain itu, terdapat peruntukan lain yang menyokong kepada permufakatan kepelbagaian kaum di Malaysia iaitu peruntukan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Kewarganegaraan dan Parti Perikatan. Hasil kajian mendapati bahawa kewujudan Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjadi ikatan yang bermakna dalam mensejahterakan hubungan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi menjadi tanggungjawab semua warga Malaysia untuk terus memelihara dan menghormati peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia.